Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hafiz bin Abdul Rahim, Termometrik 19BI 02037. Baiklah, kumpulan kami akan membuat pembentangan tentang seorang tokoh yang bernama Ismail Raji Al-Faruqi. Baiklah, siapa Ismail Raji Al-Faruqi ini? Beliau ialah seorang cendekiawan yang sangat terkenal dan juga sangat terkemuka di Palestin dan juga di Amerika. Ismail Raji Al-Faruqi lahir pada 1 Januari 1921 dan beliau meninggal dunia sewaktu berusia 65 tahun di Pennsylvania. Beliau juga merupakan seorang pemikir yang paling penting pada abad ke-20. Ismail Raji Al-Faruqi telah menghasilkan karya-karya yang penting dan bernilai pada pelbagai sudut seperti pemikiran Islam, sejarah, budaya, dialog antara agama dan banyak lagi. Beliau juga telah berusaha dan juga berjuang menzahirkan sumbangannya dalam pembangunan dakwah Islam. Segala usaha dan juga langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Ismail Raji Al-Faruqi telah membawa pengaruh dan juga impak yang sangat besar kepada pembinaan tamadun, budaya dan juga pemikiran Islam. Nama saya Muhammad Uzaifar bin Muhammad Syarul 19BI 02039. Jadi saya akan sambung dengan membentangkan tujuan penulis menulis artikel ini. Yang pertama sekali adalah penulis ingin memperkenal kepada kita seorang ilmuwan Islam iaitu Ismail Raji, yang mana beliau ini merupakan seorang yang hebat, dan penulis telah menuliskan beberapa pencapaian beliau di dalam artikel ini. Dan penulis juga telah menuliskan sedikit riwayat hidup beliau daripada beliau dilahirkan hingga macam mana beliau meninggal dunia. Yang keduanya adalah penulis ingin memberitahu kepada kita ataupun memberitahu kepada pembaca bahawa tentang pemikiran Ismail Raji yang ingin mengislamisasikan beberapa aspek, yakni dalam seni, dalam sains dan juga dalam politik. Yang ketiga adalah penulis ingin kita ini, bila kita baca artikel ini, supaya kita tidak memikirkan bahawa Islam itu hanya terkait dengan akidah, ibadah. Bahkan Islam itu bersifat menyeluruh dan juga sempurna, sesuai untuk diamalkan sepanjang zaman, dan juga sesuai di dalam Islam itu juga ada di dalam seni. Islam itu ada juga di dalam politik, dan Islam itu juga ada di dalam sains. Jadi itu saja daripada saya. Seterusnya akan disambung oleh rakan saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Husnul Khair bin Zulkifli, nombor metrik 19BI 02022. Pada hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang kaedah dan kajian. Penyelidik percaya bahawa orang Islam tidak hanya perlu menguasai ilmu warisan Islam sahaja, tetapi mereka juga perlu menguasai ilmu pengetahuan saintifik moden. Oleh itu, penyelidik mempunyai beberapa sasaran dan target. Antaranya ialah dengan menguasai disiplin-disiplin ilmu moden. Yang kedua adalah dengan menguasai khazanah-khazanah Islam. Dan yang terakhir adalah dengan menentukan relevansi Islam yang spesifik pada setiap bidang ilmu pengetahuan moden. Dan yang seterusnya, penyelidik juga berpendapat bahawa seni umat Islam merupakan ekspresi seni yang tidak terbatas, yakni yang amat luas. Antara kesenian yang ada dalam agama Islam adalah Al-Quran. Al-Quran itu sendiri mempunyai keagungan bentuk, kehebatan isi serta keagungan isi pengaruh. Dan ia juga, selain itu juga, Al-Quran ialah sebagai perwujudan seni sastera Islam yang hebat. Nama saya Iskandar Ikhwan bin Muhammad Nordin, nombor metrik 19BI 02002. Saya akan memberikan hasil kajian daripada artikel ini. Secara keseluruhan, kandungan penulisan ini adalah mengenai pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi tentang tauhid, sains dan seni. Isu yang menarik yang dikemukakan oleh penulis ialah mengenai projek Islamisasi dan sains, iaitu Al-Faruqi berpendapat bahawa pengetahuan moden mengakibatkan percanggahan wahyu dan akal dalam diri umat Islam. Persoalan yang dinyatakan oleh penulis telah dijawab. Sebagai contoh, Al-Faruqi menjawab dan menyatakan bahawa seni umat Islam adalah reaksi terhadap penilaian seni yang tidak terbatas yang sering disebut sebagai hiasan. Dan hiasan ini tidak boleh
terbatas pada jenis-jenis tertentu yang disempurnakan oleh orang Islam. Artikel ini dapat membantu saya dalam penyelidikan pada masa akan datang kerana ia mengajar saya tentang tabiat menulis dan dapat membantu kita mengembangkan imajinasi dan kreativiti. Sekiranya kita sedang menulis karya fiksyen, iaitu karya novel, ia adalah perkara yang sama dengan imajinasi kita. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki bin Muhammad Safari. Nombor metrik 19BI02034. InsyaAllah hari ini saya akan mengupas sedikit sebanyak mengenai kritis artikel Ismail Ar-Raji. Antara penilaian positif intelektual adalah dengan mempunyai cendekiawan yang cerdas seperti Ismail Ar-Raji, Syed Hussein dan tokoh-tokoh yang lainnya. Dikatakan berusaha dalam menapis ataupun menjaga ilmu-ilmu yang terdapat di atas bumi ini agar tidak dicampur adukkan ataupun disalah tafsir dengan gejala-gejala ataupun anasir-anasir yang tidak elok ini, dengan cara mereka menggunakan petunjuk daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, yang pertama, mereka melalui konsep ketuhanan ataupun konsep ketauhidan manusia ataupun mengesakan Allah SWT yang bahawasanya tidak ada pencipta yang lebih berhak disembah melainkan Allah SWT, yang dikatakan oleh Ismail Raji Al-Faruqi. Kemudian tauhid juga adalah salah satu disiplin yang dapat dititik beratkan ataupun yang diterjemahkan sebagai pengiktirafan realiti dalam kitab Al-Aqdas. Kepercayaan kepada Tuhan itu adalah salah satu sebahagian daripada iman. Seterusnya, konsep adalah konsep keadilan. Setiap Muslim telah dipraktikkan sejak azali lagi ataupun dikatakan sejak lahir lagi dengan mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seseorang hamba itu selalu mengesakan Allah tanpa mensyirikkan Allah, secara tidak langsung dia akan menggunakan ilmu ataupun menggunakan selalu amalan yang dipraktikkan keadilan itu dalam semua perkara. Seperti contoh, untuk keluarga ataupun pekerjaan ataupun politik sekalipun, mereka akan bertindak adil. Seterusnya adalah ilmu. Ilmu adalah sebagai satu nilai dan prinsip dalam hidup dan menjadikan kewajipan pada orang Muslim mempunyai ilmu moral yang sangat kukuh dalam mendepani kehidupan. Maksud di sini adalah ilmu itu adalah sangat penting bagi orang Islam untuk mengukuhkan moral ataupun akhlak dalam mendepani semua gejala kehidupan agar tidak salah tafsir ataupun agar tidak terpengaruh daripada anasir-anasir yang buruk. Seterusnya ataupun yang dipanggil terakhir adalah khalifah. Khalifah ini adalah salah satu manusia yang diutuskan oleh Allah SWT ataupun dikirimkan Allah SWT dalam sebuah kelompok akan menjadi seorang ketua, dan dikatakan seperti peribahasa, jika baik seseorang itu maka baiklah selebihnya, jika buruk seseorang itu maka semua akan buruk. Seperti dikatakan, setitis nila akan rosak susu sebelanga. Dalam ini isu mengenai khalifah sangat penting dalam membentuk sesebuah masyarakat. Hanya itu yang dapat saya terangkan melalui perkara positif yang dilakukan oleh Ismail Ar-Raji dalam kritis artikel ini. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fizul Mustaqim bin Harun 19BI02013. Saya akan terangkan sedikit sebanyak tentang Ismail Ar-Raji Al-Faruqi. Antaranya adalah langkah-langkah islamisasi beliau ambil. Yang pertamanya adalah penguasaan ilmu moden. Yang kedua adalah disiplin perhatian, antologi, analisis dan sebagainya. Jadi banyak, dari 12 sebenarnya. Kemudian dari sisi negatif dia, antaranya adalah pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan telah merosakkan umat Islam. Kerana banyak daripada umat Islam sudah terpengaruh, percaya dengan doktrin serta pandangan barat.
Mereka terima ilmu sudah tercemar dengan budaya-budaya barat tanpa ada saringan kembali, sehingga banyak umat Islam yang mencuba untuk memisahkan agama daripada ilmu pengetahuan. Namun ilmuwan Ismail Raja Al-Faruqi ini dia bijak. Dia berupaya menyelamatkan Islam daripada pengaruh barat serta menyatakan pengislamisasian ilmu pengetahuan yang ia lakukan adalah berlandaskan ilmu prinsip tauhid, disebabkan tauhid adalah inti daripada ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Husaini bin Hamram, nombor metrik 19BI 02049. Saya akan meneruskan penerangan atau pembentangan saya mengenai Al-Faruqi. Okey, yang pertama, melalui rangkuman sejarah, kita dapat lihat banyak pengajaran yang telah ditunjukkan kepada kita. Ini bermakna sejarah kita perlulah jadikan dia sebagai pedoman dan ingatan. Sejarah bukan dia ada makna. Sejarah ni dia boleh jadi pengajaran untuk kita lebih untuk kita jadikan sebagai rujukan pada masa akan datang. Selain itu, dalam kitab karangan Al-Faruqi ini, beliau menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh pelbagai atau oleh semua lapisan masyarakat. Ini kerana beliau melakukan perkara tersebut agar beliau dapat meneruskan aspirasi beliau dalam mencapai Islamisasi, agar tulisannya dapat dijadikan sebagai suntikan atau pemberi semangat kepada pembaca supaya mereka meneruskan perjuangan Al-Faruqi. Okey, yang seterusnya pula ialah selain bahasa yang mudah, beliau juga banyak memberi semangat melalui kata-kata atau tulisan beliau. Ada juga dalam banyak kitab beliau lah yang ada beliau karang. Selain itu, kesimpulannya pula ialah perjuangan beliau ni teramat luas. Banyak bidang ia merangkumi seperti disiplin sejarah, tamadun, budaya, falsafah dan banyak lagi lah. Ada antaranya kesenian pun beliau ada juga melibatkan diri. Okey, yang seterusnya akhir sekali perjuangan beliau ni banyak cabaran dan halangan yang telah beliau tempuh. Antaranya semasa ada dalam kitab tulisan karangan beliau, ada menyebut tujuannya mengenai Islamisasi sains. Bermaksud lebih kurang seperti pengislaman sains. Ramai yang berkata, ada pihak yang berkata bahawasanya tujuan beliau itu tidak mungkin ataupun tidak dapat diteruskan kerana mereka mengatakan bahawa perkara itu amat mustahil. Jadi setelah itu perjuangan beliau telah disambung oleh sahabat seperjuang kerana beliau tewas semasa pergelutan di rumah beliau sendiri. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kesimpulannya, kita mestilah menghargai pengorbanan usia dan juga usaha bukan sahaja Ismail Raja Al-Faruqi, malah tokoh-tokoh pemikiran Islam dan juga falsafah yang telah berusaha dan juga bertungkus-lumus untuk menyampaikan dakwah Islam meskipun mereka telah menerima berbagai jenis tentangan dan juga cabaran daripada musuh-musuh Islam. Jadi, kita sebagai seorang Muslim seharusnya menyahut dan juga menyambung perjuangan mereka ini dengan terus berdakwah dan menyampaikan Islam di atas muka bumi ini. Seperti hadis Rasulullah SAW, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah daripadaku walau sepotong ayat. Sekian saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.